Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما yang dimuliakan ahli-ahli jabatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Isa, seterusnya tuan-tuan pemimpin-pemimpin setempat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ini diberi izin olehnya kita untuk menyambung pengajian kita sebab terputus selama hampir 5 bulan. Kali terakhir saya datang ni dulu hujung bulan 2. Rasanya 27 ke 26 bulan 2. Betul tak tuan? Bulan 3 tak datang, bulan 4 tak datang, bulan 5 tak datang, bulan 6 tak datang. Dah habis dekat nak habis bulan 7 baru datang. Maknanya dekat-dekat setengah bulan, setengah tahun. Dekat-dekat setengah tahun kita tidak berjumpa dalam majlis ilmu. Kalau jumpa pun bukan dalam majlis ilmu lah. Mudah-mudahan penyambungan ini akan membawa keberkatan dalam hidup kita. Kita sedar siapa kita. Kita sedar siapa yang melarang kita daripada berjumpa secara rasmi. Ya? Yang melarang kita tu ialah musuh yang kecil benar, yang tak nampak. Tak nampak mata kasar kita. Tapi punyalah handai musuh ni. Boleh memenjarakan presiden-presiden, boleh memenjarakan raja-raja, boleh memenjarakan panglima tentera. Boleh memenjarakan gubernur-gubernur, boleh memenjarakan menteri-menteri. Punyalah hebatnya. Itu dia tentera Allah. Kalau Allah nak datangkan tenteranya, tak ada siapa yang boleh menghalang. Kerana Allah tu Maha berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah di atas setiap sesuatu itu amatlah berkuasa. Dia lebih berkuasa daripada tentera Amerika, Allah lebih berkuasa daripada tentera Israel, Allah lebih berkuasa daripada tentera Britain dan sebagainya.
Dia nak mengingatkan kita supaya kembali kepadanya, kembali kepada kebesaran Allah, supaya kita menyembah dia, tunduk dan patuh kepadanya, menyerah diri hanya kepadanya, bermohon hanya kepadanya, tidak kepada yang lain. Itu setelah dia mengucap kalimah la ilaha illallah. Ya. Baik, untuk malam ni tanpa melengahkan masa, supaya kita pun ikut SOP juga. Ya, sudah sampai waktu Isya kan kena berhenti. Jadi tak ada panjang. Jadi oleh kerana nak ikut SOP tu, kita tak ada banyak mukadimahnya. Baca terus. Siapa yang ada kitab, buka muka surat 338. Tajuk kecilnya kata-kata ulama. Kata-kata ulama mengenai sebab-sebab yang menjadi murtad. Itu tajuk kecilnya. Tajuk besarnya perkara-perkara yang membatalkan syahadat. Perkara-perkara yang boleh menyebabkan seorang itu menjadi kafir. Asal beriman boleh jadi kafir kalau dia melakukan benda-benda ini. Ini dah kita baca dulu. Ayat Quran yang banyak kita baca. Di antaranya apa? Tidak berpuas hati dengan Islam. Itu kafir lagi. Kemudian apa lagi? Di antaranya mengatakan agama itu serupa aja. Pangkat besar. Depan itu ada orang Islam, ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang Kristian, ada orang Komunis. Lalu dia mengatakan semua agama adalah baik. Semua agama adalah baik. Bunyi tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya implikasinya boleh menyebabkan dia jadi syirik. Kenapa? Menyamakan Islam dengan Kristianiti, menyamakan Islam dengan Buddhism, menyamakan Islam dengan Confucianism, menyamakan Islam dengan selain daripada itulah paganism dan sebagainya. Terus jadi kafir. Bila mati dalam keadaan apa itu, mati kafir tu, terus masuk neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Jadi itu ayat Quran dah banyak kita baca dulu. Hadis Nabi pun dah banyak kita bacakan. Malam ni kita nak semak pula apa kata-kata ulama. Apa kata-kata ulama. Di antara yang dah kita kata, dah kita baca tentang apa kata-kata Imam Ibn Hajar umpamanya. Imam Ibn Hajar. Kemudian ada lagi kita akan bicara tentang imam-imam yang lain. Apa kata Imam Al-Ghazali dan sebagainya. Jadi untuk malam ni kita sambung lagi pembacaan kita, iaitu bab yang kedua. Berkata Ibn Taymiyah. Ini kita nampak Ibn Taymiyah ni seorang ulama juga. Walaupun dipertikaikan oleh ahli-ahli tauhid, ahli sunnah wal jamaah, tapi Ibn Taymiyah ni juga seorang ulama yang diakui. Dia hafal Quran dan kata-katanya masih dipakai sampai sekarang ni. Berkata Ibn Taymiyah mengenai ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Surah Al-Maidah ayat 44 ya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Maksudnya, dan sesiapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Orang kafir itu tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Allah datangkan hukum 5 hukum tu. Allah datangkan hukum wajib, hukum haram, hukum sunat, hukum makruh, hukum haram. Tapi dia melanggar hukum-hukum Allah Taala. Tak nak ikut, atau tak beriman, tak percaya, atau mempertikaikan, atau mempersenda-sendakan, maka kafir lah dia ya. Tajuknya apa? Berarti apa? Dan siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dan tidak syak juga, tidak syak lagi bahawa orang yang iktikad bahawa tidak wajib berhukum dengan hukum yang Allah turunkan kepada Rasulnya, maka ia adalah kafir. Tak ada syak. Tak ada ragu lagi dah. Kena terima. Siapa yang tak nak berhukum, kalau Allah kata wajib, wajiblah. Jangan ditukar hukum. Kalau Allah kata haram, tu haram lah. Kalau Allah katakan, itu kalau dalam masyarakat semua orang tahu. Benda wajib, benda haram, benda sunat, benda makruh, benda haram. Jangan ditukar hukum tu. Kalau orang siapa menukar hukum tu, maka dia jadi kafir. Tak nak berhukum dengan apa yang Allah katakan. Itu yang apa nak?
yang masyhurnya, yang dah dipersetujui oleh semua ulama. Contoh sembahyang 5 waktu semalam wajib. Bila yang wajib tu jangan berani kita mempertikaikannya. Maknanya wajib sembahyang, atau menghina orang sembahyang, atau menghina cara-cara orang sembahyang, itu kafir jadinya. Itu maksudnya wa man lam yahkum bima anzalallah. Dan tidak syak lagi, tak ada ragu lagi bahawa orang yang iktikad bahawa tidak wajib berhukum dengan hukum yang Allah turunkan kepada Rasulnya, maka ia adalah kafir. Kerana tidak ada suatu umat pun melainkan umat itu disuruh pimpinannya menghukum dengan hukuman yang adil. Hukuman Allah itu semua adil. Jangan pula kita mengatakan tak adil hukum Allah ni. Tak ada, semua adil betul. Ya. Kena yakin, kena percaya betul bahawa hukum Allah itu adil. Tetapi kadang-kadang keadilan pada pegangan mereka ialah apa yang ditunjuk. Ditunjuk ajar oleh orang-orang tua mereka. Orang tua mereka kan, dia ikut orang tua dulu. Qala asatirul awwalin, ikut apa kata orang tua dulu. Dia ikut adat dulu. Atau ikut kehendak pejuang hak asasi manusia. Sebab sekarang ni ada gerakan-gerakan nak apa? Nak menghapuskan perkahwinan bawah umur umpamanya. Sedangkan dalam Islam, bila perempuan itu sudah akil balik, bolehlah dikahwinkan. Tapi orang kata kata tak ada. Itu apa? Penderaan terhadap kanak-kanak. Jadi bila tak sesuai dengan Islam, jangan dipertikaikan. Tapi yang peliknya orang Islam sendiri mempertikaikannya dan sebagainya. Jadi kalau dia mempertikaikan itu kafir jadinya. Kerana semua hukum dalam Islam itu adil. Tak ada hukum dalam Islam itu yang zalim. Tak ada hukum dalam Islam itu yang menganiaya hamba-Nya. Dia mesti baik untuk semua manusia. Tetapi kadang-kadang keadilan pada pegangan mereka itu apa yang ditunjuk ajar oleh orang tua mereka. Malah banyak orang yang mendakwa Muslim, dia mendakwa Muslim menghukum berdasarkan adat istiadat mereka yang Allah tidak turunkan. Tak ada dalam Quran pun tak ada, hadis pun tak ada, ijma ulama pun tak ada, qiyas pun tak boleh. Tapi dia buat sendiri. Bila kita kahwin mesti ada ini. Bila kenduri kahwin mesti ada salib. Juga tak sah dan sebagainya. Padahal tak ada dalam Islam pun seperti kumpulan ahli badui. Orang badui dulu betul tak? Ikut istiadat dulu mendakwa Muslim, malah banyak orang yang mendakwa Muslim menghukum berdasarkan adat istiadat mereka yang Allah tidak turunkan. Seperti kumpulan ahli badui, orang badui, orang Arab badui, Arab gunung zaman dahulu mereka berpendapat hukum-hukum orang tua-tua mereka, hukum orang tua mereka lah yang mesti diamalkan. Bukan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dia tak ikut Quran, tak ikut Sunnah. Dia ikut peninggalan orang tua mereka, orang tua. Orang Melayu pun apa itu? Biar mati anak dengan mati adat, mendak adat. Sedangkan adat tu bukan menguntungkan pun. Adat tu kadang-kadang merugikan, tapi kena ikut juga, nak ikut juga. Orang dulu buat. Jangan langgar perintah orang dulu kan macam-macam lah. Adalah melenggang perut lah. Tahu apa melenggang perut? Tak tahu tidak Ada upacara melenggang perut. Tahu? Orang muda boleh tahu dah orang tua tahu lah. Macam-macam. Ada mutir khajat kan. Tahu apa mutir khajat? Tak tahu tidak lah Itu zaman dulu-dulu. Mesti ikut tu. Kalau dia kata yang itu menukar hukum tu, hukumnya kafir kan? Kalau dia mempertikaikannya. Tapi kalau saja dia buat begitu aja tak ada mesti diamalkan. Bukan hukum berkaitan yang datang dari Quran dan As-Sunnah. Itulah yang dikatakan kufur. Kufur itu artinya ingkar, itu artinya kufur. Meskipun ramai manusia yang telah memeluk Islam, tetapi mereka masih menghukum dengan adat istiadat yang berlaku dan yang diperintahkan oleh pemimpin. Mereka ada adat-adat dulu, kena ikut mereka tu. Sekiranya mereka ini mengetahui bahawa wajib menghukum dengan hukum Allah,
tetapi mereka tidak mengamalkannya. Dia tahu benda itu wajib tapi tak amalkan. Malah mereka bertegas boleh berhukum, boleh menghukum dengan yang lain daripada hukum Allah, maka mereka menjadi kafir. Itu mesti. Kalau tak sani tak usah. Mesti. Padahal mana ada boleh. Dia tak buat. Jadi kafir. Kalau dia buat aja tak ada apa-apa, itu tak ada jadi kafir. Hukumnya dosa je lah. Kalau ada lah benda-benda yang berlawanan dengan syarak ketika bersanding tu, orang ramai nengok, kemudian orang bersanding pula bukannya nutup aurat pun. Ya ke tak? 4 hari nak kahwin, rambut dah set, pergi ke kedai ensin ngeset. Betul-betul tidur darah. Tapi kosak rambut tu cucuk ni, semua orang tengok. Pak lebih pun tengok. Tu imam pun tengok. Tu imam baca berdoa pula tu. Allahumma ja'al sawaba ma qara'na. Betul. Ya Allah berilah pahala kepada apa yang kami baca. Kepada apa baca dah? Apa amin tak? Jadi itu yang tu. Kalau dia buat waktu itu, dia tak ada memikirkan apa-apa. Yang itu setakat berdosa je lah. Kerana dia berlawanan dengan syarak. Tapi kalau dia kata mesti buat, kalau dia tak sah, itu jadi dia kafir. Itu yang kedua ya. Yang pertama dah kita baca dulu. Yang ketiga, dalam tajuk ini juga penulis Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah berkata, di sini ada satu perkara yang harus difahami, yaitu menghukum dengan selain daripada hukum Allah kadang-kadang membawa kepada kufur. Perbuatan itu kufur, orangnya kafir. Perbuatannya namanya kufur, ruapnya kufur. Namanya yang melakukan kufur itu orang kafir namanya. Membawa kepada kufur dan terkeluar daripada Islam. Hukum demikian adalah menurut keadaan hukum-hukumnya. Sekiranya i'tiqad bahawa dia i'tiqad, saya betul, pegang betul bahawa menghukum dengan hukum Allah wajib, boleh dipilih. Yang wajib itu boleh pilih, nak buat-buat tidak lah, atau boleh dipandang ringan, padahal ia yakin bahawa ia adalah hukum Allah, maka sikap demikian itu adalah kufur yang nyata. Dia tahu benda wajib, tapi dia tak nak buat. Tahu sembahyang tu wajib, tapi dia tak nak sembahyang. Tahu puasa Ramadan tu wajib, tapi sengaja tak nak puasa. Tahu ya? Mengatakan tak apa. Antak lah. Tak ada aku siapa yang masuk neraka, ada orang tak boleh. Kalau tak ada aku siapa yang masuk neraka, masuk neraka lah tu. Cuma kalau dia tidak mengubah hukum, kalau tidak mengubah hukumnya, itu tidak menjadi kafir mutlak ya. Cuma kufur nikmat je kan. Itu kata Ibn Taymiyah tadi. Kemudian kata lagi ulama lain, berkata Al-Hafiz Ibn Katsir. Ibn Katsir ini banyak mengarang tafsir ya, tafsir Ibn Katsir ya. Ketika mentafsirkan ayat afa hukmal jahiliyati yabghun, surah Al-Maidah ya. Afa hukmal jahiliyati yabghun, muntahaka kena benar. Afa hukmal jangan panjang ya. Mungkin ada HP di tepi ni. Nego tok buku tak berki nak baca. Afa hukmal jahiliyati yabghun, surah Al-Maidah. Maka apakah hukum jahiliyah mereka menghendaki? Mereka hendak hukum jahiliyah ke atau hendakkan hukum Allah? Hendakkan jahiliyah ke hendakkan hukum Islam? Hendak hukum jahiliyah ke hendak hukum yang ditetapkan di syarak? Yang ditanya tu apa tu maka apakah? Apakah maka hukum jahiliyah itu yang kamu ikut, yang kamu turuti, yang kamu hendak? Allah mengingkari mereka. Allah mengingkari mereka yang berpaling daripada hukum Allah yang mahkam. Jadinya hukum akam ya. Mahkam yang menjadi hukum. Yang mengandungi segala jenis kebaikan, yang menyekat segala jenis kejahatan. Hukum Allah itu semua selamat belaka, semua baik belaka. Apa saja hukum Allah semua baik belaka. Tak ada hukum Allah itu yang membinasakan manusia, tak ada. Semua itu akan menyelamatkan manusia. Allah hukumkan haram makan babi. Jangan makan babi. Kita mula tak tahu kenapa tak boleh makan babi.
Kan babi itu sedang rasanya ini saya dah tahu ya. Dan saya tanya orang kafir, sedap tak babi itu? Babi itu every part of the animal is useful to human beings. Yes or no? Apa saja bahagian babi itu berguna untuk manusia. Ya ke tak? Dagingnya tu, kalau dimasak mendatuk agaknya yang sedapnya. Punya apa? Tapi Allah haramkan apa? Lagi apa? Kulitnya boleh buat beg, boleh buat kasut, boleh buat apa lagi? Boleh buat lapik dan sebagainya. Kulitnya, lemaknya boleh buat gelatin. Buat gelatin pun dalam makanan. Jadi perisa kepada makanan. Kan baru yang keluar dalam internet satu jenis kopi. Kopinya masyhur kopi itu ramai orang suka. Kopinya dalam tu ada gelatin babi tau. Kopinya tokenya orang bukan Islam. Orang Cina tokenya. Dalamnya tu ada gelatin babi. Masyhur kopi itu. Tak nak saya sebut cari sebenarnya. Ada tak? Ada kita baca dah. Kalau itu gunanya lemaknya boleh buat gelatin. Lagi kulitnya boleh buat apa? Boleh buat keropok. Kalau buat keropok kulitnya rangkung no, krok kopoknya. Kulit juga keropok. Tulangnya boleh buat apa? Boleh buat sup. Sup gearbox. Punya dah sedap ya. Boleh buat tasbih. Kreatif betul. Boleh buat tasbih. Ya. Tengok apa tulang babi ya. Dia sebut subhanallah. Tengok tulang babi. Banyak benda gunanya. Tapi Allah haramkan, haramlah. Jangan banyak pertikaian. Ya. Apa kata Allah? Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang yang beriman itu apabila diseru kepada mereka. Orang beriman itu disuruh kepada mereka untuk melaksanakan segala hukum hakam dari Allah Ta'ala. Maka mereka kata, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Kami dengar, kami ikut. Kami dengar, kami taat. Jangan kami dengar, tanpa bertanda. Tak mahu betul ya. Itu orang beriman. Itu kata dari apa? Kata dari ulama dari Ibn Taymiyah ya. Jadi mestinya apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala jangan dipertikaikan. Jangan jadi kafir. Kemudian itu kata siapa? Dalam kitab namanya Syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah. Di sini ada satu perkara yang harus difahami, yaitu menghukum. Dengan selain daripada hukum Allah kadang-kadang membawa kepada kufur dan terkeluar daripada Islam. Hukum demikian adalah menurut keadaan hukum hakamnya. Sekiranya i'tiqad bahawa menghukum dengan hukum Allah wajib, boleh dipilih, yang wajib itu boleh pilih, dapat buat niat dan boleh dipandang ringan, padahal dia yakin akan wajib itu, dia tahu benda itu wajib, tapi dia nak pilih apa, nak buat pilihan. Kalau nak buat dia tidak ya, maka dinamakan demikian itu dikatakan kufur yang nyata, kufur yang nyata. Kemudian kata Al-Hafiz tadi Ibn Katsir, Al-Hafiz Ibn Katsir ketika melafazkan ayat, ketika mentafsirkan ayat tadi, afaqul jahiliyati yabghun, maka apakah hukum jahiliyah mereka yang menghendaki? Mereka hendak hukum jahiliyah dulu kan? Ada tanah hukum Islam. Ya, Allah mengingkari mereka yang berpaling daripada hukum Allah yang mahkam, yang jarang jadi hukum. Dah semua orang menerima hukum tu ya. Yang mengandungi segala jenis kebaikan, yang menyekat segala jenis kejahatan. Ya. Macam babi tu lah. Padahal dia banyak gunanya. Tapi Allah haram kenapa? Sudah lama baru tahu bahawa babi itu mengandungi jenis kuman namanya apa? Apa? Kuman apa? Encephalitis, apa namanya? Lalu kerja namanya Japanese encephalitis. Itu hafal, dah hafal balik. Japanese encephalitis. Mujur ada yang ingat ya. Baru tahu.
Sudah lama lepas tu. Kata bukan dalam Quran kan ada je polis yang perlu tak ada. Tadi Allah haram tu ikut je lah, mesti ada. Ketika Allah haram zina. Kalau zina dibenarkan, sikit keharunya. Oleh kerana manusia itu suka berzina juga, tengok apa yang berlaku hari ini. Apa yang berlaku hari ini? Penyakit-penyakit apa? Penyakit-penyakit seks ni, AIDS, berleluasa. Macam-macam. Sebelum itu ada penyakit apa? Penyakit syphilis. Dan apa penyakit apa lagi? Gonoria. Syphilis dan gonoria. Sekarang orang tak sebut syphilis dan gonoria. Seolah penyakit itu dah tak ada bahaya. Padahal bahaya juga tu. Boleh menyebabkan kematian belakang dua penyakit itu. Sekali oleh kerana AIDS lebih dahsyat lagi, lebih kuat lagi pengaruhnya, maka orang dah tak sebut syphilis, tak sebut gonoria. Padahal apa yang Allah larang tu jangan dibuat. Itu aja. Zina tu bukan zina je larang. Jangan kamu hampir kepada zina. Hampir pun tak boleh. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan kamu hampir dengan zina, jangan kamu rapat dengan zina. Sesungguhnya ia adalah satu perbuatan yang keji dan jalan yang sangat jahat. Jadi apa saja Allah larang kena buat, kena tinggalkan. Kena buat tu jangan buat lah. Bukan kena buat tu buat. Apa yang Allah larang tu kena tinggalkan. Dan apa yang Allah suruh kena buat. Macam sembahyang Allah suruh buat dah. InsyaAllah sihat badan. InsyaAllah dia mengandungi exercise itu. Exercise zahir dan exercise batin di situ. Buat aja. Jangan dipertikaikan. Puasa, buat. Allah suruh puasa. Lebih lagi bulan ni, bulan apa ni? Bulan Zulhijjah. Allah galakkan kita untuk berpuasa. Kalau boleh, biar 9 hari. Awal tu sampai 9 hari. Sampai hari Arafah. Kalau tak boleh 9, 8. Tak boleh 8, 7. Tak boleh 7, 6. Tak boleh 6, 5. Tak boleh 5, 4. Tak boleh 4, 3. Tak boleh 3, 2. Tak boleh 2, 1. Kalau 1 tak lalu minta. Apa gelor ni 1 lalu. Tapi bukan wajib dia sunat. Tapi kalau nak pilih 1, pilih 9 bulan hari Arafah. 9 Zulhijjah, hari Arafah. Itu 1. Kalau nak pilih 2, 8 dan 9. Rabu nak hari Khamis. Rabu nak hari Khamis. Puasa hari. Kalau boleh biar 9 hari tu. Saya ngapok je, saya pun tak puasa ni. 1 bulan tu puasa, 2 bulan tu puasa, 3 bulan dah tak puasa. Pasal dia pula orang kahwin. Orang kahwin dah tak ada puasa. Ini tak sudah sekali sehari tak puasa, tak puasa sehari kan? Dia bukan boleh dia berhentikan macam orang belajar silat je. Boleh berhenti sehari, siap dah sampai habis, tak ada masalah ini. Ini begitulah. Itu kelemahan saya lah. Ni ikut je. Jangan ikut. Do what I tell you to do. Don't do what I do. Faham ke? Tak tahu tanya tu apa. Itu murid saya dulu tu. Dia bilang saya share dulu. Share. Bukan share atau share. Dia. Jadi sudah tetap kena ikut. Kalau wajib, kena buat. Kalau haram, kena tinggalkan. Kalau sunat, buat sebanyak-banyak mungkin. Kalau makruh, tinggalkan sebanyak-banyak mungkin. Kalau harus jadikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara kita mengendalikan hukum hakam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dengan hukum jahiliah. Kemudian apa? Dengan hukum-hukum yang sesat jahiliah, semua sesat juga. Sebagaimana ahli jahiliah menghukum dengan hukum-hukum yang sesat yang berdasarkan fikiran dan hawa nafsu. Sebagaimana orang-orang Tatar, orang Tatar, bangsa Mongolia, orang Tatar, yang memerintah, yang mengalahkan kerajaan Iraq satu ketika dulu. Itu orang Tatar, iaitu bangsa Mongolia, menghukumkan dengan undang-undang hak milik yang diambil daripada raja mereka, iaitu Jangkir Khan. Jangkir Khan, dalam Islam tu. Tapi dalam orang putih itu Genghis Khan. Di tengah dia itu Genghis Khan, dia disebut Jangkir Khan. Yang mana Jangkir Khan telah membuat undang-undang yang disedut daripada beberapa agama Yahudi, Nasrani dan lain-lain. Dia ambil agama Yahudi, Nasrani dan lain-lain. Dan banyak daripada hukum-hukum yang berdasarkan daripada kepada fikiran dan hawa nafsu mereka. Mana sesuai dengan nafsu dia buat, mana tak sesuai dengan nafsu dia tinggalkannya. Itu ikut hawa nafsu ya.
Itu kalau orang Mongolia tu, orang Tatar tu ya. Dan jadilah undang-undang itu dalam kalangan anak cucunya sebagai syariat yang mesti diikuti. Dia raja, tak ada buat je. Dia akan hukum. Dia akan denda bagi orang yang tak melakukan apa yang diperintahkan oleh raja. Yang macam tu. Raja berkuasa atas segala-galanya yang ketika itu. Wajib dia, maka sesiapa yang berbuat demikian, maka ia adalah kafir. Kalau ikut itu dia, ya, yang dia katakan wajib, padahal Allah tak mengatakan wajib, dia ikut juga, itu kafir. Ya. Di mana ia mengutamakan undang-undang yang mesti diikuti. Undang-undang kan, mengutamakan undang-undang yang mesti diikuti. Undang-undang ini daripada hukum hakam Al-Quran. Kalau hukum hakam Al-Quran tak apa, mesti ikut ya. Dan as-sunnah. Maka sesiapa yang berbuat demikian, maka ia adalah kafir. Benda wajib dia tak buat, saja tak nak buat, mempertikaikan pula. Benda haram dia buat, mempertikaikan pula. Mana haram? Dia jadi kafir. Wajib memeranginya hingga ia kembali kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan tidak menghukum dengan hukum-hukum yang lain dalam isu-isu yang besar ataupun yang kecil. Sama dia besar atau kecil. Menghina sunnah yang kecil pun jadi kafir tu. Sunnah yang kecil je. Tengok orang tu jilat jari dengan makan. Ketik apa tengoknya. Geni aku tengok. Kafir ada ni. Pasal jilat jari tu sunnah dah. Sunnah ke tak? Sunnah. Jadi kafir. Kerana menghina. Lagi satu ramai orang menghina apa? Ni. Ni ke dia. Itu orang cari. Ni apa? Apa ni? Ini sunnah ke tak? Sunnah. Ada orang ketik aku tengok Haji Ibrahim tu kok masuk poket keluar balik. Orang begini aku tengoknya. Kafir jadinya. Soal dia tak nak buat dari cerita. Tapi sampai menghina, dia jadi kafir tau. Itu sunnah tu. Bukan saja-saja tu, ada kitabnya. Baca satu kitab nama Jauharul Mahub, ada bab sugi 39 fadilat bersugi tu. Tapi ramai orang, termasuk ustaz-ustaz pun ada yang menghina sugi ni tau. Jangan dihina, tak nak buat dan cerita. Tapi jangan menghina orang yang buat. Ketiknya aku tengok janggut Haji Ibrahim tu. Macam kambing rupanya. Macam kambing tengok Haji Ibrahim tu. Ketik aku tengoknya. Kafir tau. Dia tak nak janggut tak apa. Tak ada masalah. Tapi sampai menghina, kafir jadinya. Walaupun kecil ya. Berkata Syekh Ahmad Syakir. Sebagai komentar, dia mengkomen. Di atas penegasan Ibn Katsir. Apakah harus dalam syariat Allah bahawa orang-orang Islam menghukumkan dalam negeri mereka dengan hukum-hukum yang diambil daripada undang-undang orang Eropah yang kita sekarang ni lah? Harus tidak? Yang tidak beriman kepada Allah malah dengan undang-undang yang bercampur dengan fikiran dan hawa nafsu manusia. Boleh ke tak? Ini kita sekarang ni. Bolehkah kita ikut undang yang tak selari dengan Islam? Tengok jawabnya. Mereka boleh membantah. Boleh mengubah. Mereka boleh mengubah dan meminda undang-undang itu. Kalau ada kuasa, kami boleh pindah undang-undang itu. Maka wajib dia meminda undang-undang dia. Kalau ada kuasa, meminda. Kalau tak ada kuasa, lain lah. Kecuali kalau dia duduk di Amerika, mereka tak nak undang-undang Islam, itu lain ceritanya. Itu terpaksa ya. Ini bukan terpaksa. Kalau dia ada kuasa untuk memindah, pindah. Dan sebagainya. Mereka boleh mengubah dan memindah undang-undang itu mengikut kehendak mereka. Orang-orang yang mengadakan undang-undang itu tidak pernah peduli apakah undang-undang yang direka itu betul dengan syariat Islam atau tidak. Kalau tak peduli, lah ni ceritanya. Seorang-orang yang berdosa. Kalau sengaja tak nak, sengaja tak siap, ketik, benci, itu kafir jadi. Kalau tak mampu, lain cerita, itu terpaksa. Kita baca tentang terpaksa ni kan, dulu dah kita baca ni. Tapi dah lupa dah, 5 bulan sudah macamnya. Mana ingat ya? Ada benda terpaksa. Jadi kalau terpaksa tak apa. Ini tak ada terpaksa, dia mampu. Boleh pindah undang-undang. Dengan persetujuan ramai, boleh berlaku ya. Jadi wajib ni ya.
mengikut sejarah umat Islam yang diketahui umat Islam tidak difitnah melainkan pada masa pemerintahan bangsa Tatar. Tatar tu lain, dia orang kafir. Ya, segala kitab-kitab habis dicampak kena di sungai Tigris dan sungai Euphrates. Habis kitab-kitab hitam legam dak awak tu. Kitab-kitab orang Islam tu dicampak nama dalam sungai. Tapi Islam tu agama Allah. Allah yang pelihara. Quran tu Allah pelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan zikir. Az-zikra tu Quran tu. Dan kamilah yang memelihara. Jadi Quran tu Allah pelihara. Sebab itu berbagai usaha orang kafir tu nak mengubah Quran tu. Ya? Tapi tak berjaya. Contohnya apa? Ada satu ayat, walan tadha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah gunakan lan tu artinya lil abad. Tak ada jalan, no way. Tidak ada jalan kamu orang Yahudi itu, orang Nasrani itu akan redha dengan kamu kecuali kamu mengikut cara hidup mereka. Allah gunakan kalimat lan. Orang Yahudi dan orang Nasrani ubah lan jadi lam. Mana siapa? Ayatnya walan tardha ankal yahud walan nasara, digunakan walam tardha ankal yahud walan nasara. Ya. Maknanya samalah, lam tidak, takkan. Lan pun takkan juga, tapi ada beza. Lan tu tidak sekali-kali sampai bila-bila pun tak ada. Kalau lam ada sikit harapan. Ada boleh. Satu masa nanti dia akan terima. Itu namanya lam ya. Jadi cuba, tapi tak berjaya juga mereka nak mengubah ayat-ayat Al-Quran ya. Sampai sekarang ni tak ubah. Sebab Al-Quran tu satu huruf pun tak pernah hilang daripada mushaf Quran. Jadi ada je. Kerana Allah yang pelihara. Lain tak ada. Injil tak ada. Yang asli dah tak ada. Taurat yang asli dah tak ada. Dan dah diubah-ubah oleh penganut-penganutnya ya. Tapi Quran masih ada. Satu huruf pun tak pernah tertinggal ya. Baik. Itu sejarah orang Tatar tadi, iaitu menjadikan mereka Muslim menjadi mengikut sejarah yang pakai balik orang kata mengikut sejarah umat Islam yang diketahui, umat Islam tidak difitnah melainkan pada masa pemerintahan bangsa Tatar yang merupakan masa kezaliman yang paling teruk. Tatar tu teruk di samping itu umat Islam tidak tunduk kepada mereka selama-lamanya. Umat Islam kan tunduk selama-lamanya. Malah Islam dapat memenangi bangsa Tatar. Akhirnya bangsa Tatar itu memeluk Islam. Itu dia hebatnya Islam ya. Mulanya zalimnya. Segala kitab-kitab bercampak di sungai Tigris tu. Tapi akhirnya bangsa Tatar itu semua memeluk Islam. Genghis Khan tu memeluk Islam tu dah ya. Lalu apa? Menjadikan mereka itu Muslim, semua jadi Muslim mereka, dan hilanglah kesan budaya peninggalan mereka dengan sebab tegaknya umat Islam di atas agama mereka. Ketika zaman ada je mereka yang memperjuangkan Islam, ada je yang memperjuangkan Islam, tak ada ketinggalan mana-mana zaman. Kerana itulah janji Nabi, akan ada suatu zaman sentiasa ada orang yang menegakkan kebenaran sehingga datangnya hari kiamat ya. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq hatta ada hujung ada hatta dah lupa saya sampai hari kiamat ya, akan sentiasa ada kumpulan-kumpulan yang memperjuangkan yang agama-agama yang benar sehinggalah sampai hari perhitungan nanti ya. Jadi oleh kerana undang-undang yang zalim sumbernya daripada pemerintah yang berbangsa Tatar di masa itu, maka tidak ada seorang pun daripada umat Islam yang bergabung dengan mereka. Tak ada siapa yang bekerjasama dengan Tatar, bergabung langsung tak. Tak ada seorang pun yang bergabung dengan mereka. Mempelajari undang-undang mereka, belajar tidak. Tidak pula mengajar kepada anak cucu mereka. Tak ada diajar kepada anak cucu. Dari mana yang hanya tak berkembang ya. Lalu hilang budaya dan corak pemerintahan mereka. Akhirnya timbullah pemerintahan Islam. Timbullah pentadbiran Islam dan sebagainya.
Macam Turki ni ya. Di bawah pemerintahan Kemal Atatürk, azan tu mesti dalam bahasa Turki. Jangan kau buat dari sekarang ni tengok. Dengan zaman Erdogan ni apa jadi pada Turki? Bangunan yang dulu dijadikan apa? Dijadikan museum. Sekarang dah ditukar kena menjadi masjid. Hagia Sophia dah jadi masjid kan. Sudah ada orang jemaah itu ya. Itu kalau ada fikrah Islam. Alright, oleh kerana sudah bunyi tet, cukuplah sekadar itu ya. Dan lain kali kita sambung lagi. Tidakkah ketika melihat bagaimana hebatnya serangan Al-Hafiz Ibn Katsir pada abad ke-8 terhadap undang-undang baru yang diadakan oleh musuh Islam, iaitu Jangkir Khan ya. Itu akan kita nyata ya. Tanda tu. Entah. Berapa huruf? Aku dah tahu apa yang tanya. Orang nanya yang tak tahu. Udah tahu tak payah tanya. Ada yang mengatakan 6,666, ada yang mengatakan 6,236 ya. Alright. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.